Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Jondi. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Singapura, Tuan Yang Terutama Vanu Gopala Menon di Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Khamis. Kunjungan hormat tersebut disusuli dengan sesi perbincangan mengenai kerjasama dalam pembangunan ekonomi pelaburan, pembaharuan tenaga baharu dan hal-hal lain yang berkaitan. Sementara itu, ketika ditemui, Vanu Gopala memberitahu Sarawak dan Singapura boleh bekerjasama menerusi pelbagai sektor. As you know, Sarawak has set up an office called Statos in Singapore. It's doing well, and I think the Premier has made many visits to Singapore in the last 1 year, several. Most recently about a month ago or less than a month ago. So I think there are a lot of areas where we can actually cooperate together, whether it is in the area of economic cooperation, investment, renewable energy, carbon trading, even on, I think the Premier has talked about setting up a sovereign wealth fund in Sarawak and has talked about the possibility of getting advice from Singapore, since we have a couple of sovereign wealth funds in Singapore, to see how we can actually work together to make this a reality in Sarawak. So we discussed some of these things together. Berita seterusnya, pengundi di negeri ini perlu memberi kepercayaan dan sokongan kepada calon-calon gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya umum PRU ke-15. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini penting bagi memastikan hak-hak rakyat negeri ini dapat diperjuangkan di peringkat kerajaan pusat. Menurutnya, rakyat Sarawak berhak untuk mendapat hak menerima peruntukan yang besar daripada kerajaan persekutuan sekiranya GPS mempunyai suara yang kuat di Dewan Rakyat. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian projek menaik taraf sistem bekalan air Daro di Dewan Masyarakat Daro pada Khamis. Sehubungan itu, Datuk Amar Awang Tengah menyeru pengundi khususnya di Parlimen Igan memberi kepercayaan kepada calon GPS Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi. Dalam pada itu, beliau memberitahu projek tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan Sarawak bagi memastikan rakyat dapat menikmati infrastruktur yang baik. Sementara itu, calon gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Satu Bong, Datuk Sri Nancy Shukri, meneruskan kempen pilihan raya umum PRU ke-15 dengan melawat beberapa kampung di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Demak Laut. Menurutnya, memasuki hari ke-6, beliau mengakui tempoh 14 hari berkempen merupakan peluang untuk dirinya bertemu seramai mungkin penduduk di kawasan kerusi baharu yang ditandinginya setelah berpindah dari Parlimen Batang Sadong. Sebenarnya kita melawat, menziarah rumah kalau perlu, tetapi yang pentingnya kita melawat kawasan-kawasan sambil tu saya mendapat status terkini supaya apabila ada isu-isu keluar mudah untuk saya memahaminya, tapi menjawabnya adun sentiasa ada bersama. Kadang-kadang waktu kita bergerak seperti ini ramailah membawa macam-macam isu, jadi sebab itulah penting untuk kita bergerak untuk mengenali tempat itu sendiri. Dan syukur Alhamdulillah lah, sambil kita berjalan bergerak kita berjumpa dengan orang kampung juga. Beliau berkata demikian kepada media semasa melawat ke Kampung Senari pada Khamis. Hadir sama bekas Ahli Parlimen Satu Bong, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, serta Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, merangkap Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni. Dalam lawatan tersebut, Datuk Sri Nancy berkesempatan melihat rutin harian beberapa penduduk di situ, antaranya memasang dan mengasah mata kail serta menjual makanan tradisi pais ikan. Di samping itu, penduduk yang tidak berkemampuan turut tidak ketinggalan menerima kunjungan daripada beliau dan rata-rata mereka berasa sangat bersyukur dan gembira di atas kehadiran Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia itu. Selain Kampung Senari, Datuk Sri Nancy turut melawat ke Kampung Gobel dan Kampung Sejingkat. Berita seterusnya, berundur dari arena politik tidak menghalang mantan Ahli Parlimen Satu Bong, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar untuk bersama turun padang menyokong calon gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Satu Bong, Datuk Sri Nancy Shukri. Jelasnya, sebagai ahli parti yang taat setia dengan parti, beliau akan tetap membantu calon GPS untuk berkempen sekaligus memastikan kejayaan GPS dalam pilihan raya umum kali ini. Saya lebih daripada menyokong, sebabnya saya bukan keluar sebab arahan orang,
permintaan orang atau paksaan sesiapa. Saya keluar tak menjadi calon lagi atas permintaan saya sendiri. Jadi apabila parti telah membuat keputusan supaya Datuk Seri Nancy dicalonkan, saya tidak ada pilihan. Saya sebagai ahli parti yang tak setia dengan parti tetap menyokong calon yang dipilih oleh parti. Jadi ini semangat kepartian. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa melakukan walkabout di Kampung Senari pada Khamis bersama Datuk Seri Nancy. Menjelas lanjut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang berkata setiap pemimpin perlu memiliki semangat kepartian supaya parti yang diduduki itu dapat dikekalkan dan diperkuatkan. Beralih ke perkembangan lanjut, memberikan sokongan padu kepada calon gabungan Parti Sarawak GPS penting dalam membawa lebih banyak lagi pembangunan untuk rakyat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, kesinambungan kemajuan di kawasan penting bagi memastikan rakyat luar bandar terus terbela. Menurutnya, projek program transformasi luar bandar RTP merupakan antara yang dapat membantu mempercepatkan pembangunan di luar bandar. Beliau berkata demikian semasa majlis serahan tapak projek RTP kepada 3 kampung di kawasan Semop pada Khamis. Penyerahan tapak projek pertama diadakan di Kampung Berangan untuk membina jeti di Jalan Ban di daerah Tanjung Manis yang bernilai RM180,000. Dato' Abdullah kemudiannya menyaksikan penyerahan tapak projek Baik Pulih Surau Kampung Kedang, daerah Tanjung Manis yang bernilai RM100,000. Ia disusuli dengan penyerahan projek RTP kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Hulu Paloh, iaitu peruntukan bina baru titian menuju ke Rumah Hatta Herman dan Fatimah bernilai RM44,000. Hadir sama calon GPS Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab. Laporan seterusnya, anggota Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak diseru agar menjadikan inovasi sebagai budaya bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam negeri Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazhari Tun Datuk Bang Peng sering menekan kepentingan inovasi yang menjadi pemacu dalam visi Sarawak muncul negeri maju menjelang tahun 2030. Malah katanya, inovasi juga merupakan salah satu teras utama dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau bercakap demikian dalam sidang media pada Majlis Penyerahan Bendera Sarawak kepada kumpulan ICC yang menyertai ICQCC 2022 di Jakarta bertempat di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Tambah Dato' Amar Muhammad Abu, Penjawat Awam Sarawak juga harus menjadikan budaya inovasi sebagai cara kehidupan dan percaya bahawa ia merupakan jalan untuk meningkatkan perkhidmatan kerajaan negeri. Jelas beliau, penjawat awam negeri harus sentiasa berpegang kepada prinsip 3R, iaitu revisit, rethink dan recharge. Beliau dalam hal itu mengucapkan syabas kepada 3 pasukan, iaitu Sasoku, Inotech Q9 dan Sirius Prime yang terpilih mewakili Sarawak ke International Convention on Quality Circles ICQCC 2022 ke-47 yang akan diadakan di Jakarta dari 15 hingga 18 November ini. Sasoku merupakan pasukan yang mewakili Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak bahagian Kuching, Inotech Q9 dari JTS bahagian Bintulu dan Sirius Prime mewakili Majlis Bandaraya Miri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.